Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabani bin Syahri 260851 dari Pusat AUM Sentul. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan kemiskinan dan agihan migrasi. Pengenalan, migrasi merupakan satu fenomena penting di peringkat nasional dan antarabangsa. Migrasi boleh ditakdirkan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka mesti melalui batas politik atau negara tersebut. Bersama 1989. Malaysia telah menghadapi isu migrasi sebelum merdeka lagi apabila British membawa masuk kaum Cina dan India ke Tanah Melayu untuk bekerja di dalam sektor tertentu iaitu pertanian, perlombongan dan sebagainya. Selain itu juga, sejak pengenalan dasar ekonomi baru DEB yang bertujuan merapatkan jurang pendapatan antara rakyat terutamanya di luar bandar dan bandar. Kegemilangan migrasi penduduk luar bandar ke bandar berlaku apabila ledakan teknologi dengan kewujudan peluang pekerjaan yang banyak dan tawaran ganjaran yang lumayan. Ciri-ciri migrasi. Migrasi terjadi secara pilihan iaitu migran bukan masyarakat asal di tempat tersebut. Migran terdiri daripada kalangan yang berpendidikan tinggi, sihat dan mempunyai cita-cita yang tinggi, dan akhirnya migran tersebut bertindak balas terhadap faktor positif di tempat destinasi. Jika migran bertindak balas terutamanya terhadap faktor negatif di tempat asal, lazimnya migran tersebut adalah dari golongan atau masyarakat yang tidak berkemahiran, miskin, dan sebenarnya mereka telah menerima hukuman atau ajaran politik atau agama dan sebagainya. Semakin tinggi faktor positif seseorang itu untuk melakukan migrasi, semakin tinggi juga faktor rintangan yang ditempuhi. Ini bermaksud semakin tinggi juga tingkat pelajaran seseorang untuk melakukan migrasi, dan akhirnya semakin tinggi juga kesanggupan untuk berhijrah ke tempat yang jauh bagi mendapatkan peluang yang terbaik untuk dirinya. Jenis-jenis migrasi. Yang pertama, migrasi luaran. Terdapat dua jenis migrasi iaitu migrasi luaran dan migrasi dalaman. Migrasi luaran yang merujuk kepada perpindahan penduduk di sesebuah negara ke sesebuah negara lain sama ada secara sah atau tidak. Migrasi luaran berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan 2020, migrasi luaran yang memasuki negara berkurangan sebanyak 0.3% kepada 10.4% pada 2020 berbanding 0.7% pada 2018. Hal ini disebabkan oleh wabak COVID yang melanda pada tahun 2020. Migrasi dalaman ialah migrasi yang merujuk kepada pergerakan penduduk yang berlaku di dalam ruang lingkup sepadan negara sahaja tanpa melebihi sepadan negara lain. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, tahun 2020, negeri Johor mencatatkan penerimaan migrasi tertinggi sebanyak 11.9% berbanding negeri Selangor pada tahun 2018 sebanyak 9.5%. Manakala untuk migrasi ke luar negeri, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan 16.1%, tertinggi bagi tahun 2020, namun sedikit merosot berbanding tahun 2018, 22.5% yang dicatatkan oleh mereka. Migrasi dalaman terbagi kepada 6 jenis. Yang pertama, migrasi musiman atau bermusim. Migrasi jenis ini biasanya disebabkan perubahan cuaca di sesetengah kawasan yang menjadi pendorong untuk penduduk bermigrasi sementara menanti keadaan cuaca kembali normal. Migrasi luar bandar ke bandar. Migrasi ini berlaku kepada golongan yang ingin mengubah taraf kehidupan mereka dan mencari suasana baru. Lazimnya golongan muda yang berada di luar bandar akan berhijrah ke bandar untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Yang ketiga, migrasi bandar ke bandar. Perpindahan penduduk dari satu bandar ke bandar yang lain banyak dipengaruhi oleh sektor pekerjaan individu itu sendiri. Kenaikan pangkat memerlukan individu terbabit untuk berpindah ke cawangan yang lebih besar dan tetap di bandar besar bagi mengisi kekosongan jawatan di cawangan berkenaan sesuai dengan jawatan yang disandang. Yang keempat, migrasi bandar ke luar bandar. Migrasi seperti ini sering berlaku kepada golongan yang bersara. Mereka ingin mengubah kehidupan kepada kurang kesibukan dan kepadatan penduduk. Yang kelima, migrasi luar bandar ke luar bandar. Migrasi ini sering dikaitkan dengan pembukaan kawasan pertanian baru oleh pihak kerajaan. Penduduk luar bandar digerakkan untuk berpindah ke kawasan baru berkenaan untuk membantu kerajaan mencapai objektif dalam sektor pertanian. Yang keenam, transmigrasi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke suatu tempat yang baru dalam masa yang singkat untuk membuka suatu penempatan baru di kawasan berkenaan.
Hal ini berlaku di negara yang mempunyai tanah jajahan yang luas dan belum diterokai. Antara faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di Malaysia, yang pertama mengikuti keluarga. Sebagai contoh, individu yang menerima kenaikan pangkat akan membawa ahli keluarganya untuk terus berpindah bersama dengannya. Yang kedua, kerjaya. Individu yang mendapat peluang kerjaya yang lebih baik di tempat lain akan berpindah ke tempat berkenaan untuk meneruskan kehidupannya. Yang keempat, persekitaran. Seperti golongan yang bersara yang inginkan persekitaran yang tidak serbuk, mereka akan bermigrasi ke luar bandar. Yang kelima, perkahwinan dan penceraian. Hal ini atas individu berkenaan dalam meneruskan kehidupan mereka selepas menghadiri sebagai perkahwinan dan perceraian itu. Yang kelima adalah pendidikan. Sebenarnya kepada golongan muda yang mendapat peluang pengajian lebih baik ke tempat institusi pengajian tinggi. Kesan positif migrasi dalaman. Yang pertama, kemajuan ekonomi bandar. Yang kedua, kemajuan infrastruktur dan sosial bandar. Yang ketiga, pengaruh budaya positif dan penyebaran inovasi di bandar. Kesan negatif migrasi dalaman. Tekanan terhadap sumber alam, khususnya sumber tanah, pencemaran dan kerosakan sumber alam, kepupusan sumber alam. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kapasiti penduduk di dalam satu kawasan berkenaan. Penutup. Sebagai kesimpulan, migrasi merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Hal ini demikian kerana perpindahan penduduk yang berlaku bukan sahaja atas dasar kehendak sendiri, namun akibat daripada keperluan semasa yang telah menyebabkan berlakunya situasi migrasi. Tuntasnya, migrasi dan pembangunan saling berhubung kait antara satu sama lain demi pembangunan sesebuah negara. Pembangunan ekonomi pada hari ini akan menyebabkan berlakunya fenomena migrasi penduduk, sama ada migrasi dalaman atau migrasi antarabangsa. Sekian, terima kasih.